Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk sukatan serakan, muka surat 226, buku teks. Okey, bagaimana anda membina dan mentafsir plot kotak. Okey, hari itu kita dah belajar tentang variance, kemudian ada julat antara kuartil. Kemudian kita dah belajar julat dan sebagainya. Jadi cikgu refresh balik. Okey, suara cikgu clear Okey, contoh julat. Awak diberikan julat, contoh saya bagi mudah je. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Katakan ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Okey, kalau julat dia besar tolak kecil. Julat adalah sama dengan besar tolak kecil. Jadi 15 tolak 2. Jawapan dia 13. Maknanya yang ini yang paling besar, yang ini yang paling kecil, yang ini yang paling besar. Kemudian awak tengok pula kalau dia minta julat antara kuartil. Julat antara kuartil, kita akan ada, kita potong hujung ke hujung, hujung ke hujung. Kan kita akan dapat tengah ni, dia punya median adalah sama dengan 7 tambah 9 bahagi 2 sama dengan 8. Okey. Kemudian kita potong pula yang belah sini. Dapat dia punya kuartil yang pertama. 3 tambah 5 bahagi 2 sama dengan 4. Sorry. Okey, 3 tambah 5 bagi... Okey, yang ini data cikgu terang balik tadi. Dah nampak data dia Okey. Ada data 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ini data yang kita biasa buat tu lah. Jadi kalau kita nak minta julat antara julat, maknanya besar tolak kecil. 15 tolak 2. Jadi kalau kita nak julat antara kuartil, kita kena buat potong-potong tu lah. Potong-potong. Maknanya sini potong 15 dengan 2, 3 dengan 13. Pastikan data telah disusun. 5, 11. Yang ini ada tengah-tengah kan. Jadi julat antara kuartil Q yang pertama, Q2 adalah 7 tambah 9 bahagi 2. Yang ini dinamakan sebagai M. Jadi M dia adalah sama dengan 8. Untuk kuartil yang pertama, awak potong yang 7 dengan 2, 5 dengan 3. Ambil tengah-tengah dia. 5 tambah 3 bahagi 2. Dapat jawapan dia 4. Okey, untuk kuartil ketiga, kita ambil yang sebelah kanan ni pula. Potong yang ni. Jadi dia adalah 11 tambah 13 bahagi 2 sama dengan 11 tambah 13 bagi 2, 24, 24 bagi 2, 12. Okey, jadi dalam plot kotak dia ada nilai minimum. Kemudian dia ada kuartil pertama. Kemudian dia ada kuartil kedua ataupun M. Kuartil ketiga dan nilai maksimum.
Nilai maksimum. Jadi daripada banyak-banyak data ni tadi, kita dah buat, kita dah cari semua julat besar, julat antara kuartil semua, baru kita boleh buat julat kotak. Plot kotak. Okey, apakah itu plot kotak? Plot kotak bagi set data tak terkumpul ialah untuk mempamerkan taburan bagi satu set data berdasarkan 5 nilai. 5 nilai yang cikgu cakap tadi lah. Nilai minimum, maknanya nilai yang paling kecil. Nilai maksimum, median, kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga. Okay, tengok kadang-kadang ada plot kotak yang dia bahagi sama rata. Maknanya luas yang ini dengan yang sebelah kanan ni sama. Ada pula yang plot kotak yang dia lebih kepada sebelah kiri. Kalau dalam gambar rajah ni, dia lebih ke belah kiri. Data dia lebih ke belah kiri. Yang ni data dia lebih ke sebelah kanan. Ni kiri, sini kanan. Sorry. Yang ini data dia lebih ke sebelah kanan. Yang ini data dia lebih ke sebelah kiri. Okey. Bagaimana anda ingin membina plot kotak? Okey, ni ni data ni. Okey, data ni telah disusun. First kali kita mesti cari 5 benda. Okey, apa 5 benda yang kita kena cari, Syuhada? Apa yang kita kena cari? Yang pertama adalah nilai minimum. Nilai minimum. Yang kedua, nilai maksimum. Nilai maksimum. Yang ketiga, julat antara kuartil Q1 M Q3. Baru kita boleh buat plot kotak. Okey, Ustaz, siapa nama ni? Sekejap, cikgu dah terlupa. Nurin Irdina. Nurin Irdina, apakah nilai minimum dia? Apa? 35. Okey, bagus. Kemudian untuk yang nilai maksimum 75. Okey. Bagaimana kita nak cari Q1 dia? Nurin Irdina. Mula-mula kita mesti potong hujung dan hujung. Potong. Potong. Okey. Ada cikgu ajar cara lain tapi cikgu gunakan cara ni. Yang ini ada namakan sebagai apa? Syazah. 57 ni adalah apa? Husnina? Apa 57 tu? Apa maksud 57? Okey, median. Sini adalah 57. Okey, nak dapat dia punya Q1, kita potong 35, 53, 40, 52, 42, 52. Sini 45. 45 ni adalah apa? Ainul Mardia. Alisa Maisara. 45 tu apa? Apa maksud 45? Auni Emilna. Okey, bagus. Kuartil yang pertama. Dia adalah kuartil yang pertama. Ni adalah kuartil yang pertama, 45. Okey, untuk kuartil yang kedua ataupun ketiga, kita potong yang ni. Potong. Kita dapat 68. 68 ni adalah kuartil yang ketiga.
Jadi apabila kita dah dapat semua ni, macam dia dapat ni, baru kita buat garis nombor. Kita buat garis nombor. Tengok, dia buat. Okey, kalau kita nak start ni, kita start dengan 35 lah. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Mesti masuk nilai minimum dan nilai maksimum. Dan kemudian letakkan dia punya kuartil pertama 45. Kemudian M yang sini. Kemudian Q3 68. Okey, sini. Okey. Yang itu je lah cara macam mana kita nak buat dia punya plot kotak. Plot kotak ni adalah silibus baru. Silibus baru yang tak ada dalam buku lama. Okey, diberi 2 plot kotak. Okey, 2 plot kotak. Contoh 12. Cikgu tak bagi jawapan situ, cikgu nak tanya. Okey. Ini 10, maknanya sini 12, 14, 16, 18. Dia 2, 2, 2, 2, 2. Jadi, kalau orang tanya awak, median. Okey, median. Median ni apa jawapan dia, Irfan? Apa jawapan dia, Irfan? Median. Median. Untuk graf plot kotak yang pertama. Okey, median adalah 20. Untuk yang pertama. Okey, dia sebenarnya macam ni. Yang ini nama dia minimum. Ni nama dia maksimum. Yang ini nama dia Q1. Ni nama dia M. Ni nama dia Q3. Maka dia ada 5 point. Okey, dia punya median berapa? 52. Okey, Q3 64. Bagus. Q1 35. Okey, kemudian dia tanya awak minimum. Minimum. Berapa minimum dia? 18. Maksimum 80. Kalau dia tanya awak julat antara kuartil, 64 tolak dengan 35. Berapa dapat jawapan dia? $29. Okey, kalau julat pula, julat dia adalah 80 tolak dengan 80 tolakkan dengan 18. 62. Okey. Seterusnya yang B, cikgu nak tanya dekat Anis Khairia. Okey, bagus, suara awak kuat. Okey. Cikgu nak tanya median dia yang mana? Berapa median dia? 11. Okey, median 11, bagus. Kuartil pertama? 5. Okey, bagus. Kuartil ketiga? 21. Okey, nilai minimum? 0. Nilai maksimum? Okey, bagus. Okey, julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni apa benda? Apa formula dia? Kalau itu julat. Kalau julat antara kuartil, dia Q3 tolak Q1. Jawapan dia adalah 21 tolak 5. Jawapan dia 16. Okey, julat dia adalah 35. Okey. Bagi setiap data yang berikut, bina satu plot kotak.
Okey, yang ini kita kena senaraikan panjang ni. Jadi, mula-mula nilai yang paling rendah. Okey, Syuhada boleh bantu saya? Okey, awak senaraikan daripada yang rendah sampai yang tinggi. Paling rendah 25. Lagi 30, 31. Lagi tengok betul-betul 34. Kemudian ada 35. 35 ada 2 3 sebenarnya. 35, 38, 40. 40. 40 ada 2 4. 40 ada 4. Ada 4. 40. Okey. 43. Syazah pergi ambil lesen lagi ke ini? Tiga, 44, 44, 48, 46, 48, 64. Okey, panjang nombor. Okey, yang pertama sekali saya nak nilai minimum. Nilai minimum. Okey, nilai minimum saya nak tanya Haris. Haris ada? Okey, Haris. Awak jawab. Nilai minimum berapa, Haris? Nilai minimum. Nilai yang paling rendah, 25. Nilai maksimum 64. Okey. Sekarang ni kita nak cari median dia. Okey, terima kasih Haris. Okey, potong hujung ke hujung. Data ni banyak Jadi dia punya Q2 adalah 40. Q2 dia adalah 40. Q3, Q1. Q1 dia adalah sama dengan 35. Q3. Okey, Q3. Nur Atira Fitri. Najiha. Okey, Najiha, potong dulu Potong dulu. Sini potong. 43 Najiha. Okey, Najiha, julat. Berapa julat dia? Selamat datang kepada Apek Lama tak nampak Apek. Rumah kau banjir Okey, julat. Apa jawapan julat Najiha? Najiha? Bukan main lembut aku panggil tu. 64 tolak 25 sama dengan 39. Okey, julat antara kuartil. Julat antara kuartil.
Apa Najiha? Okey. Ha. Apa? 8. Maknanya 43 tolak dengan 35. 18. 8 lah. 43 tolak 35 sama dengan 8. Okey, bagus. Okey, kejap cikgu nak cari kertas graf dia kejap. Okey, tak apalah. Nanti awak buat atas kertas graf. Jadi kita buat, ni dah ada data dia ni. Kita mesti mula dengan 25. 25. Sini ada 25. Ni kertas graf, bayangkan dia adalah kertas graf Sekejap Okey, tak apa. Okey, 25. Okey, 25. Yang paling hujung sekali adalah data ni 64. Tapi dalam graf tak boleh buat 64. Kita buat 65. 65 kita buatkan satu sini. Kemudian ada dia punya Q1. Ni kita buat 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Tapi yang ini kena buat atas kertas graf jangan ikut saya kertas graf tak ada. Okey, sini 64. Kemudian kita letakkan Q1. Q1 35. Okey, kemudian Q2. Q2 40. Kemudian awak tengok dia punya Q3 adalah 43. Jadi kalau kita buat kotak, ni kotak dia. Okey, inilah kotak dia. Kalau tengok data ni, dia lebih kepada sebelah. Awak tengok data ni lebih sebelah mana? Dia lebih daripada sebelah kiri. Sebab sebelah kiri lagi banyak nombor. Data yang lebih adalah sebelah kiri. Okey. Perubahan data. Ataupun kita pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua, bagi plot kotak di bawah, nyatakan nilai minimum, nilai maksimum, julat ketiga, julat antara kuartil dan sebagainya. Okay, cikgu nak sebut seorang-seorang nama. Harap ada respon. Syazah ada Syazah? Mungkin Syazah rakam lagi hari ni. Hari ni hari Selasa. Okey, Sofia Hana. Panjang nama kau. Sofia Natasha Hana. Okey, apakah nilai minimum dia, Sofia? Nilai minimum dia, Sofia. Okey, 11 bagus. Nilai maksimum? 21. Kuartil pertama?
Kuartil pertama. Kuartil pertama. Sophia. Dan ni memang awak seorang je jawab ni. 13. Kuartil ketiga. 18. Julat antara kuartil 5. Median 16. Okey, bagus. Okey, cikgu ada kerja sekejap. Anak cikgu nak makan Maggi. Jadi, cikgu nak pergi masakkan Maggi kejap. 2 minit. Okey, awak tengok apakah kesan perubahan data sirakan. Muka surat. Kita tinggalkan yang titik-titik tu. Kita pergi dekat sini. Awak baca sekejap 2 minit. Kejap lagi saya akan balik semula. Okey, kita sambung balik. Awak ada lagi tak kat situ? Ada. Apek, ada lagi? Mana Apek? Senyap je. Mana dia? Oh, Muiz. Mana kau pergi hilang, Muiz? Mana hilang? Lama dah, tak ada. Akan tiap-tiap minggu terlajak. Bawa petaubat, Muiz. Ada main takraw lah? Okey, teruskan lagi dengan kita punya sukatan sirakan, data tak terkumpul. Apakah kesan perubahan data terhadap sirakan? Perubahan data terhadap sirakan adalah berdasarkan setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar secara seragam. Maknanya kalau ada data 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, setiap data ni ditambah 1, tambah 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 1. Jadi dia akan jadi 3, 4,
6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Okey. Apabila data ini berubah, data ni berubah, dia punya mean, dia punya julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai adakah berubah? Itu yang dia nak bincangkan ni. Kalau dia ada tambah satu ataupun darab, katakan. Okey. Setiap data didarab atau dibahagikan dengan pemalar secara seragam. Dan yang ini adalah kewujudan nilai pencilan dalam satu data. Yang ini dia punya maksud adalah contohnya. Contohnya, awak ada data awak. Katakan data awak ni yang bawah tu ada 2, 3, 5, 7, 9, 13, 50. Ni nama dia data pencilan. Data pencilan ni kalau awak keluarkan, mestilah min awak akan berubah. Contoh saya tunjuk 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 13 tambah 50. Bahagikan dengan 6, 9, 7. Ada 7. Okey. Jadi ini akan jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 13 tambah 50 bahagi 7. Yang ni akan dapat 12.71. Dia punya min. Julat dia akan dapat 48. Besar tak julat dia? Awak tengok tu, besar tak julat dia? Kelas? Besar tak julat dia tu? Okey, besar. Jadi kalau kita keluarkan 50 ni, kita keluarkan 2, 3, 5, 7, 9, 13. Jadi kalau kita buatkan dia punya min baru. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 13 bahagikan dengan 6. Dia akan dapat nilai yang lebih kurang daripada yang 12.71 tu. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 13 bahagi 6. Dapat 6.5. Dan dia punya julat tu pula juga akan berubah. 13 tolak 2, jawapan dia 11. Okey. Itu maksud dia data pencilan. Data pencilan. Kemudian nilai dikeluarkan ataupun dimasukkan. Apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar, yang ini akan berubah. Julat akan berubah, sisihan piawai akan berubah, variance akan berubah, min akan berubah. Okey, apakah kesan sukatan serakan bila satu data pencilan dimasukkan? Yang ini, bila dah masukkan satu data yang lain, mestilah nilai-nilai dia akan berubah. Okey, kita tengok yang ini. Hitung sisihan data piawai bagi set ini. Seterusnya, hitung sisihan piawai baharu. Okey, saya keluarkan 4. 4 saya keluarkan. Jadi min dia adalah sama dengan berapa syuhada? Cuba kira min dia syuhada. .14. Okey, ingat lagi tak macam mana nak cari dia punya sisihan piawai? Sum of x power of 2 divide by n minus by x bar power of 2. Jadi, mula-mula yang ni 4 dikeluarkan. Kita kira yang asal. Saya kirakan asal dulu. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7. Yang asalnya adalah, untuk yang asal
dia punya sukatan serakan dia ataupun sisian piawai dia, min dia adalah 8.5, dia punya sisian piawai dia adalah 2.784. Jadi bila kita buat ni, kita buat 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 bahagi, okey, bahagi berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagi dengan 7. Okey, ni tolakkan dengan 9.14 punca kuasa. Jadi min pun dah berubah, mesti sisian piawai juga berubah. Sisian piawai baru dia adalah 2.356. Okey. Sama juga kalau 7 yang ni ditambah dalam ni. Dia akan berubah juga. Okey. Ini pula kes apabila setiap data tu dia darab. Setiap data, bukan satu data tau, setiap data. Jadi mula-mula kita kira M dulu. 2M tolak 3 tambah 8 tambah M tambah 1 tambah 2. Bahagikan dengan 3 sama dengan 7. Ini dapat 21. 2, 3M tolak 3 tambah 8 dapat 5. 5 tambah 1, 6. Jadi 3M sama dengan 15. M sama dengan 5. Okey. Jadi ni adalah dia punya M. M dia adalah 15. M dia adalah 5. Jadi untuk data yang pertama, 2 darab 5 tolak 3, 7. Sini 8, sini 6. Okey. Apa akan jadi apabila min yang baharu jika setiap data didarab dengan 3? Okey, senang aja. Kalau min ni untuk setiap data. Untuk setiap data yang didarab. Bukan satu tau, semua data didarab atau ditambah. Ada tak kesan dia kepada benda-benda ni? Okey. Jadi cikgu buatkan table dia terus. Kecil lah table dia. Okey. Yang pertama sekali, adakah dia terkesan ataupun tak terkesan? Sebagai contoh, mula-mula kita tengok julat. Okey, yang ini sekejap. Tak tegak. Ya. Okey, kalau data ni dia tambah ataupun tolak. Dia tambah ataupun tolak. Setiap data tu dia tambah 2 ke, dia tambah 3 ke, ataupun dia tolak 2 ke. Yang ni darab. Darab. Okey. Kalau dia punya ni adalah
min, yang ini dia terkesan, yang ini pun dia terkesan. Okey, maknanya kalau min dia ni adalah X bar, yang ini dia akan tambah X tambah dengan K. K yang dia tambah tu lah. Kalau yang ini dia darab, dia akan darab K darab dengan X bar. Yang tadi tu. Kalau dia adalah sisihan piawai ataupun variance, dia akan tak terkesan dengan tambah tolak. Dia hanya terkesan dengan darab. Ini simbol bagi variance. Untuk sisihan piawai, dia tak terkesan dengan tambah tolak. Dia hanya terkesan dengan darab. Okey. Tapi kalau min, dia sama dengan julat. Dia sama dengan julat antara kuartil. Dia semua terkesan. Sebagai contoh, cikgu nak terangkan. Min bagi satu set data ialah 8. Variance bagi data itu ialah 3. Cari min dan variance baru jika setiap data ditambah 3 ataupun ditambah 2 dan didarab dengan 5. Okey, min baru. Min, dia akan terkesan dengan kedua-duanya. Dia tambah pun dia terkesan, dia darab pun dia terkesan. Jadi, min baru adalah sama dengan, okey, 2, darabkan dengan 5, darabkan dengan 8, tambahkan dengan 2. So, dia akan dapat 40 tambah 2, 42. Okey, untuk variance, dia hanya terkesan dengan darab. Jadi, 5 kuasa 2 darab dengan 3. So, jawapan dia adalah 25 darab 3. Jawapan dia 75. Okey, boleh faham? Cikgu ulang balik. Untuk data yang didarab atau ditambah, ni semua data, bukan data terpencil. Yang dua atas tadi. Kalau yang ini, dia akan terkesan. Min akan terkesan. Tambah tolak dengan darab. Dua-dua dia terkesan. Kalau variance, dia hanya terkesan dengan darab ataupun bahagi. Sisihan piawai, dia terkesan dengan darab ataupun bahagi. Okey. Min dan sisihan piawai masing-masing bagi 5 nombor ialah 6 dan 3. Cari nilai variance yang baru jika setiap nombor didarab dengan 2 kemudian ditambah kepadanya 3. Okey, kita try buat min dulu. Min baru. Walaupun dia tak tanya, kita buat min dulu. Okey, min. Min baru, min lama dia adalah 6. Okey, syuhada. Macam mana kita nak kira min baru dia? Enam. Tambahkan dengan 3. Yang ini kena darab dengan 2. Sebab dia ada darab 2. So, jawapan dia 15. Kalau orang tanya awak sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru, dia punya formula apa tadi?
darab sahaja. K darab dengan sisian piawai baru. Sisian piawai baru adalah sama dengan okey, 3 darab dengan 3. Ni adalah darab, ni adalah sisian piawai. So jawapan dia 9. Okey, untuk yang variance dia yang asal adalah sama dengan 9. Okey, sorry. Dia bukan darab dengan ni, dia darab dengan 2. Darab dengan 2. So ni 6. So sisian piawai 6. Sisian piawai dia punya variance adalah 36. Sekejap. Okey. Sampai sini dulu cikgu terangkan. Nanti kita akan buat lagi latihan untuk berkaitan dengan tajuk ni. Ini cikgu akan print screen dan hantar kepada awak dalam bentuk PDF. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.